She rasa she konon gempak. She tak nak lah pergi buka YouTube tu lah. TV je, tak She ada. nak TV, nak masuk TV. Ya, Imas. Boleh-boleh. Betul. Ya, Imas tapi Siapkan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Okey, apa yang awak harapkan dengan kolaborasi dengan bersama Universal? Mengembangkan lagi budaya. ya, saya insyaAllah not to say yang saya banyak sebenarnya yang saya lalui di domestically, tapi insyaAllah lah ke depannya saya nak cuba secara global, mana tahu ada rezeki. Jadi bersama dengan UMM ni ini merupakan satu langkah berani saya jugalah sebenarnya untuk mengetengahkan lagi bakat saya mungkin di luar nanti insyaAllah. Dan juga saya rasa journey saya sebagai seorang penyanyi ni banyak lagi benda sebenarnya yang harus saya lalui. Saya tak boleh berada di takuk yang sama dan tak boleh berasa selesa. Jadi one of the keputusan besar yang saya buat dalam karier solo saya adalah bersama dengan UMM. So itu ada hari ini aku antara punca terbesar untuk memasuki Universal Music lah macam tu. Saya sebenarnya tawaran yang diberikan ini adalah satu benda yang saya tak jangka. Saya ambil masa yang agak lama juga untuk decide kerana saya ada banyak kerja yang harus saya laksanakan bersama dengan syarikat rakaman saya yang lama iaitu Rocket Fuel. Jadi bila dah fikir, kebetulan pula saya punya kontrak habis tahun ini. Pada bulan 1 hari itu sebenarnya. Jadi saya ambil masa beberapa bulan sebenarnya untuk say yes. Banyak perkara yang saya consider because nak tukar label ni umpama kita tukar rumah baru kan. Jadi rumah baru haruslah saya cari benda yang selesa untuk saya. Saya harus kenal dulu orang-orang yang bakal saya bekerja. My bosses semua alhamdulillah. Macam saya katakan tadi, journey yang baru ini merupakan journey yang sangat-sangat besar saya buat. So hopefully UMM dan saya dapat bekerjasama dengan baik lah. Kita dapat capai satu kata sepakat untuk bagi yang terbaik untuk semua fans. Ini tadi InsyaAllah. cakap macam mengambil keputusan yang agak lama untuk buat keputusan dengan Universal Music kan. Mesti ini ada minta pendapat daripada suami sendiri, Syamil. Jadi apa Syamil bagi nasihat lah? Kebetulan beliau pun dah tukar syarikat rakaman juga. Beliau bersama dengan Warner Music. Jadi sebenarnya kami berdua suami isteri ni duk malam-malam duk bincang. B, apa pendapat awak nak tukar Warner Saya nak tukar UM, apa pendapat? Jadi masing-masing bertukar pendapat dan kami merasakan yang saya bersama dengan Rocket Fuel sudah hampir 5 tahun. Jadi saya rasa sebenarnya banyak sangat saya achieve bersama dengan keluarga Rocket Fuel. Saya mempunyai kenangan yang sangat-sangat indah bersama dengan keluarga Rocket Fuel. Jadi saya rasa saya nak cipta memori baru. Saya nak cipta satu momen baru dalam kerjaya seni saya. Dan saya terfikir apa lagi? What's next sebenarnya? Apa yang saya nak lagi? Dan bila duduk bersama dengan pihak UMM, mereka bentangkanlah plan. What's the best for my career? So Syamil kata ikut kata hati lah. Bila ikut kata hati, kalau rasa senang, rasa sedap, then go for it lah. Ni di rumah baru ni cakap pihak UM pun membentangkan strategi. Adakah plan-plan yang dibentangkan itu adalah plan macam mana untuk ni menembusi Hollywood? Sebab kalau tengok kan ada lagu English nanti kan. Ya, betul. I would say itu antara plan-plan mereka lah. Mungkin tidaklah terus ke Hollywood, mungkin kita keluar ke Asia dulu, mungkin ke mana? Asia mana? Asia Tenggara. Maaf, geografi how. Okey. Jadi saya ada satu goals yang boleh kita angan-angan besar. Mereka juga not to say mereka sangat qualified untuk bawa artis mereka ke mana-mana saja, tapi kita sendiri either we can do it or not. Jadi apa yang saya plan bersama dengan mereka mungkin secara global di Asia dulu kita tengok macam mana, kerana mereka ada hubungan yang sangat baik dan syarikat Universal ni bukan saja berada di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi that is one of the reason juga saya decided untuk
mencari satu perkara yang baru, alami sesuatu experience yang baru lah. Ini sebab album ini akan dilancarkan pada November nanti kan. So actually plan dia tu dah berapa lama dan lagu-lagu tu akan lagu baru ke ataupun yang lagu lama dimasukkan? Sejujurnya memang sedikit orang kata rushing juga kan, because kita nak release lagu. Saya punya impian untuk release album saya sebenarnya daripada last year lagi. Saya ada juga discuss bersama dengan syarikat rakaman lama, tetapi apabila saya berjumpa dengan UMM, saya berkata saya nak juga release album saya bersama dengan UMM lah. Jadi mereka pun kata okay, let's do it. So that's why kita decide untuk insyaAllah release pada bulan 11, itu paling lambat lah. Sebab bulan 12 nanti dah cuti kan. Jadi sekarang ni dah start, lagu-lagu dah record, ada beberapa lagu yang masih saya tunggu-tunggu. So doakanlah, saya tengah agak rushing sikit lah nak siapkan, sebab kita ada konsep cover art lagi, kita ada konsep album, kita ada merchandise. Jadi banyak benda yang saya harus fikirkan. So setakat ini semuanya exciting lah. Perjalanan yang saya lalui ini semuanya best lah. Okay, dari segi lagu pula, genre macam mana? Masih sama ke ataupun dia dah masuk dekat Universal ni nak eksperimen kan? Eksperimentasi ke? Saya mungkin bukan, saya rasa masa untuk eksperimen itu pernah saya buat dahulu. Jadi sekarang ni orang mungkin dah tahu siapa, macam mana Ernie Zakri ni menyanyi, muziknya macam mana. Saya tak katakan it's gonna be the same, dia akan lain, tetapi lain yang lain Ernie Zakri lah maksudnya. Tidaklah saya tukar-tukar tiba-tiba jadi K-pop punya bunyi ke dollar ke, tidaklah. Saya mungkin Ernie Zakri 2.0. Jadi dia lebih muziknya lebih kedengaran matang, lebih kedengaran how to say, besar lagi lah, sesuai dengan umur saya 31 tahun. Saya rasa saya harus carry sebuah muzik yang besar dari sudut penceritaan dan juga dari sudut arrangement lah. Ini ialah kita impian untuk menembusi bukan pasal domestik dah, ni pasal luar. Of course akan pelbagai lagi genre, pelbagai lagi jenis muzik yang ada kat luar sana kan. Betul. Jadi dari adakah menjadi strategi juga untuk ini akhirnya bekerja dengan banyak producer daripada negara berbeza, adakah strategi mana? Itu antara perancangan-perancangan yang saya bakal buat bersama dengan UMM. Kita akan bekerja dengan top producers di luar negara, tapi semuanya masih dalam perbincangan lah. Tapi itu kiranya one of the langkah-langkah dan strategi untuk saya memasarkan lagi lagu-lagu saya dan juga siapa saya di luar lah, insyaAllah. Ernie, macam mana Pak dengan kolaborasi mungkin dengan artis luar, tapi juga ada dekat ke arah Setakat ini tidak saya fikirkan lagi nak berduet dan bekerjasama dengan siapa, tapi saya rasa semua tahu yang UMM mempunyai database yang sangat besar dari sudut bekerjasama mereka dengan artis luar negara. Jadi mana tahu kan tiba-tiba awak pencadangan ni balik, saya call bos saya. Mana saya ada chance untuk saya, tapi setakat ini saya fokus pada album solo saya ni, saya fokus pada saya dululah. Tapi kalau lepas ni ni terbuka tak dengan karya-karya yang mungkin muzik dia lagi fresh, walaupun bukan balada ke apa semua kan, tapi you okay? Saya okay asalkan ia carry diri saya lah. Saya tidak keterlaluan lainnya. Of course bila cakap pasal pop ni besar, dia boleh jadi pop ballad, pop R&B. Saya adalah seorang penyanyi pop, jadi pop ke mana-mana pop pun insyaAllah boleh. Cuma haruslah at the end of the day tidak terlalu lari sampai kau orang pelik kenapa dia nyanyi macam ni kan. Boleh dikatakan macam tu lah. Ini tadi awak cakap macam supaya muzik tu tak terlalu jauh sangat daripada diri awak. Mungkin awak boleh share sikit maksud awak tidak terlalu jauh sebab dekat dari segi soul, penulisan lirik ke tu? Dari sudut genre-nya lah, genre yang saya bawakan. Saya ada lagu-lagu rancak juga dalam album nanti. Kalau lagu rancak pun dia akan jenis bunyi-bunyi yang pop R&B macam tu, macam apa yang Ernie Zakri bawakan lah. Musiknya kedengaran lebih fresh, arrangementnya lebih matang, tetapi tidaklah lari jauh yang macam saya tiba-tiba jadi Nicki Minaj. Itu tidak. Itu tidak.
Itu tidak ya. Tapi daripada segi penulisan lagu pula ni, sebab you sendiri menulis lagu kan. Tapi lepas tu macam mana? Mungkin lebih banyak dia ambil daripada producer luar ke macam mana? Producer lain ke macam mana? Saya bekerjasama dengan banyak producers di Malaysia. Juga saya menulis bersama dengan mereka juga, dan juga ada lagu yang saya tulis sendiri. Kebanyakannya saya rasa puas kali ni sebab album ni saya yang mencari komposer, saya yang susun sendiri, saya yang kata saya nak gitu, saya nak gini, dan alhamdulillah lah most of the producers saya sangat hormati mereka, dan mereka sangat memahami apa yang saya nak, dan itu yang membuatkan excitednya, sebab saya rasa macam album ni ada sentuhan saya, segala benda yang saya buat ni ada touch saya. Lagu pun kita nak juga kalau boleh tak saya nak tulis lirik sikit, boleh tak saya nak buat melody sikit, Nak juga involve. nak juga ada touch Ernie Zakri tu. So itu yang membuatkan saya rasa excited nak semua orang, kalau boleh nak sangat semua orang cepat-cepat boleh dapat dengar lagu-lagu saya lah. Ni tadi you ada mention pasal it's time to you tak nak berada di takut tertentu, takut lama atau apa. So ini antara macam stepping stone you untuk keluar dari takut kan. Macam mana you melihat, apa pendapat you pasal kalau orang yang sentiasa stuck dekat takut tertentu? Okay, saya rasa itu satu perkara yang sangat-sangat subjektif. Some people mungkin merasakan yang mereka tidak berada di takut yang lama itu. Mereka merasa selesa dan mungkin mereka merasakan yang itulah kejayaan bagi mereka. Tapi saya sebagai seorang penyanyi, saya menyaksikan banyak sangat talent-talent baru yang timbul, dan saya tidak boleh terlalu selesa atau merasakan yang macam I'm here. Tak boleh. Saya kena selalu ada rasa sedar diri dan sedar ruang saya tu mungkin bakal diisi. Kita bukan rasa macam orang kata insecure, that's not the word. Dia lebih kepada berusaha lebih keras lagi, because you never know, memang akan sentiasa bersilih ganti orang bakat-bakat baru. So apa yang saya harus buat adalah to maintain. Sekarang ni untuk maintain tu adalah satu perkara yang sangat sukar, dan itu yang that's why saya ambil langkah bersama dengan UMM, kerana saya tahu sustainability dan nak maintain tu adalah satu benda yang sangat sukar. So untuk kira macam saya dah di sini tu, saya kena maintain lah, dan mungkin lebih higher. Saya tak boleh maintain dan selesa, dan some people can just get lost. I'm here now. So itu yang saya maksudkan lah, dan insyaAllah lah saya tak kata dengan UMM saya confirm dapat ni. Ini adalah satu benda orang panggil usaha saya juga, dan orang kata perjudian juga sebenarnya. Saya, but not to say gamble yang saya study lah, yang saya study Universal Music punya flow, macam mana mereka dengan artis mereka. Dan kalau kita tengok sendirilah, saya to be honest sangat adore dengan Dollar, daripada bagaimana mereka yang 4 orang tu yang orang tak kenal, dan sekarang menjadi Dollar yang kita tahu mereka bakal muncul dengan benda-benda yang sangat best. Jadi saya tahu ini semua adalah hasil kerja kuat Dollar dan juga syarikat rakaman. Mereka bersama-sama. So, saya mengimpikan sesuatu yang sebegitu. InsyaAllah lah, semoga kerjasama saya dengan UMM ni berjalan dengan lancar. Ernie, kalau nak ikutkan, kita tak ramai, tak banyak penyanyi yang betul-betul ada vokal yang bagus. Dan Ernie antara salah satu daripada. Alhamdulillah. Contohnya Ernie dah boleh berasa selesa. Tapi macam Ernie cakap tadi, Ernie tak rasa. Ernie kena pastikan yang awak dapat maintain dan sustain. Ya. Kenapa yang menyebabkan Ernie rasa macam tu? Adakah budak-budak baru ni macam semudah itu boleh menguis awak punya ni? Saya tak adalah mengatakan yang menguis tu mudah lah. Maksudnya kita di dalam industri ni, saya juga ada rakan-rakan yang saya sendiri saksikan mereka naik dan juga mereka turun. Jadi saya harus ambil pengajaran daripada itu, kerana to be honest, saya ada perut yang harus diisi, saya ada anak, saya adalah seorang ibu, dan saya tidak boleh merasa selesa hanya dengan berada di sini. Saya harus berada di tempat yang saya rasa selayaknya saya kena ada. Dan inilah satu benda yang
benda yang sukar sebenarnya untuk saya, tapi at the same time saya merasakan juga kehadiran mereka-mereka yang baru-baru ini adalah satu benda yang sangat-sangat positif dalam industri muzik kita. Saya tidak merasa ketakutan itu. It's just saya merasakan yang saya tak boleh terlalu selesa. Saya tak boleh terlalu kata bahasa kasar macam belagak lah. Janganlah belagak kan. Bila-bila pun kita boleh jatuh. So one of the thing yang harus saya buat adalah berusaha lebih keras. Apa lagi yang orang nak daripada Ernie Zakri ni? Takkan semata-mata okay, what's next? Image ke, dari sudut branding ke, apa lagi yang boleh saya kukuhkan? There's a strategy. So itu yang saya rasakan. Okay, ni bercakap pasal tu kan, mungkin orang nampak since you start mekar sebelum ni kan, dan sekarang macam nampak dipermudahkan lah, macam lancar je you punya career semua. Tapi mungkin orang tak tahu sebenarnya apa lagi yang di belakang yang Ernie buat untuk sebenarnya ke tahap ni. Saya rasa setiap penyanyi ataupun anak seni lah dalam industri ni banyak je kesusahan. Even until now pun saya tak kata segalanya mudah lah. Maksudnya tak kata petik dapat. Sekarang ni saya nak something pun saya harus buktikan yang saya layak dapat benda tu. Macam contoh konon kalau kita cakap kita nak lagu daripada US, macam kenapa saya nak lagu tu, saya harus bagi tahu mereka saya nak, because saya kena usaha untuk mendapatkan apa yang saya nak juga. Not to say senang, of course lah kesusahan yang saya lalui tu, saya rasa itu perkara yang harus saya lalui. Saya tidak memandang benda tu sebagai satu benda yang how I wish saya tak lalui. Sebab kalau saya tak lalui, mungkin saya takkan berada di sini dan rasa kuat untuk terus lagi menyanyi. And saya pernah juga ada perasaan nak stop dalam industri muzik, dan saya rasa happy, bersyukur sebab saya tak ambil keputusan untuk stop. Kalau tak, saya tak rasalah sign dengan UM hari ni kan. So itulah kesusahan tu adalah satu benda yang saya, kalau saya cerita pun orang akan cakap normal lah tu kan, nak seni kan. Rejections itu of course ada. Even until now saya di reject juga dalam mana-mana shows. Even until now ada juga yang say no to Ernie Zakri. So it's just something yang saya harus lalui. Itulah satu benda yang sangat normal. Dan untuk membuktikan yang mereka, sebab masing-masing ada preference masing-masing. Jadi untuk mereka, saya tak perlu rasa gagal kerana mereka tidak suka atau reject saya. Itu membuktikan bahawa saya harus lebih berusaha lebih keras. Itu yang saya katakan tadilah. Kerana sampai sekarang pun tak mudah lah. Jadi macam tadi Ernie kata ada terdetik nak berhenti. Boleh cerita kenapa? Ketika tu mungkin sebab saya muda sangat. Masa tu saya 23 tahun. 23 tahun saya nak stop sebab masa tu saya dah keluar album. Ketika tu saya dah ada 20 lagu. Saya keep on keluarkan lagu, tapi ketika tu masih lagi tidak mendapat perhatian. So saya blame everybody, saya blame sekeliling saya, tapi saya tak sedar yang sebenarnya saya harus percaya satu je, rezeki, timing saya belum sampai time tu. So bila saya lucky lah, because saya dengar cakap mak saya kata jangan stop sebab mungkin ibu kan dia ada firasat mengatakan yang mungkin anak dia boleh jadi ni, boleh. So saya bertuah lah. Kalau tak, memang saya ambil keputusan ketika tu tak nak langsung menyanyi, saya nak jadi cikgu muzik je. Tapi saya bertuah sebab bila kita berada atas pentas tu umpama macam saya punya cinta saya di atas pentas tu memang sangat besar. So bila saya tak berdiri di atas pentas, saya rasa macam kurang sesuatu. Dan Allah bagi saya anugerah ini, saya harus buat sebaik-baiknya, saya harus pakai ke arah yang baik-baik. So itulah saya rasa happy dan bersyukur sekarang ni. Bila when I look back, saya rasa okay lah, a good decision. That's why orang kata kena dengar cakap mak kan. Itulah. Ernie, ketika tu tahun keberapa dari industri awak decide nak stop? Saya tahun 23, saya start umur 18. Tahun kelima.
Tahun kelima, yes. Dan ketika tu mungkin saya tak aware, saya tak berada pada zaman itu. Orang dah start YouTube, orang dah start buat cover. Saya tak nak usaha ke arah tu. She rasa she kena gempak. She tak nak lah pergi buka YouTube tu. TV je, tak She ada. nak TV, nak masuk TV. Tak sedar diri ketika tu. Jadi saya tak ada usaha. So bila saya fikir balik, saya kata kenapa saya blame orang sekeliling saya. Dia yang tak nak dengar, dia yang tak suka ni. Padahal saya sendiri tak usaha ke arah apa demand market ketika tu. Jadi ketika itu kalau kita perasan lagu daripada DJ Fast masa tu tengah naik. Jadi saya ambil keputusan, okay, let's do this with DJ Fast. So ketika itulah lagu saya, tajuk dia Jangan Marah, baru orang kenal. Baru di situlah momen start saya masuk Duo Star dengan Syamil dan sampailah sekarang. Itulah momennya. So baru saya aware yang kita berada di sini, kita jangan berada di takut ini saja. Kita kena aware dengan keadaan sekeliling dan demand industri ni apa sekarang. Demand peminat sekarang ni apa, diorang nak dengar apa sebenarnya. Jadi itu yang saya pegang sampai sekarang lah. Dan cuba fulfill lah macam InsyaAllah. So okay, Ernie macam Ernie cakap tadi, Ernie nak stay sustain supaya InsyaAllah. tak request artis baru kan. Alhamdulillah, Ernie antara artis yang orang kata bukan meningkat naik tapi boleh kata stable lah sekarang dan sehingga dapat top 5 ABP. Tapi ada pula isu baru-baru ni daripada komen netizen kan. So boleh tak? Pasal tu kan yang orang kata apa mungkin ahli keluarga je undi. Apa komen Ernie lah? Dan apa perasaan Ernie bila baca kau? Macam mana nak cakap kita ni kadang-kadang kesian dengan peminat-peminat ni. Diorang tak tahu kita ni mempunyai hubungan yang baik di kalangan penyanyi-penyanyi sendiri, di kalangan artis. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan semua penyanyi-penyanyi, insyaAllah, alhamdulillah. Dan bila dapat yang sebegitu, pada awalnya ketika dulu saya rasa tak best, saya rasa tak syok. Tapi bila saya fikir balik, peminat akan tetap menjadi peminat. Mereka menyayangi mereka punya penyanyi, mereka dan peminat-peminat saya pun sayang saya. Jadi kadang-kadang bila ada timbul satu perasaan yang macam aku nak kena defend artis aku rasa artis aku paling best. It's okay to do that, but kadang-kadang kalau sampai caci maki tu, I don't think it's good lah. So that's why ada benda yang pada saya keterlaluan baru saya berkata-kata. Kerana pada saya ada Twitter. Apa tujuan saya ada Twitter? Saya tidak hanya update kerja-kerja saya. Maybe one of the thing yang saya buat adalah saya berkomunikasi dengan peminat-peminat. Jadi that's why saya kata saya balas balik. Kalau keluarga undi pun it's okay. That's because my life is not a competition. And menjadi top 5 dalam ABPBH ni bukan saya yang buat. Benda ni peminat saya buat. Jadi saya appreciate peminat-peminat saya, menghargai dengan saya tweet satu tweet saya tercalon dan saya nak ucapkan terima kasih kepada peminat saya sebab usaha mereka sampai sekarang ni saya tahu mereka undi macam mana, mereka sampai ada jadual, saya dapat tahu daripada admin fan club saya. So benda tu yang saya rasa macam bila orang dah suka dan sayang kita, itulah satu benda yang suka dicapai. So peminat, menjadi peminat itu satu benda yang normal lah. Kita lah kena pandai ambil benda tu, grab benda tu dan nak jadikan dia sebagai apa. Adakah kita pun nak jadi macam ni, kau kenapa kan? Ataupun kita balas dengan benda yang baik-baik. Dan saya pasti peminat-peminat luar sana ni dah semakin bijak. Bila dah kadang-kadang orang kata terlampau bijak, terpaling bijak, jadi mereka merasakan mereka ada hak untuk berkata apa-apa tentang kita. Sedangkan mereka tak tahu, mereka buang masa, tenaga, sakit hati sendiri. Kita dengan artis lain kita okey. Kita bertepuk tampar, yang diorang sakit hati sendiri. Jadi itu benda saya di sini saya cuba untuk memberitahu mereka yang I have nothing against sesiapa. Saya seorang-seorang je kat sini cuba untuk menjadi seorang penyanyi yang bagus dan baik. Dan terima kasih yang support, yang tak support, tak suka, it's okay. Macam Ernie sendiri kan, rimas tak isu peminat bergaduh ni banyak kali berulang? Ya, rimas. Boleh-boleh. Rimas. Tapi bila tu macam saya cakap kan, bila saya pandang balik, kesian pun ada kan. Macam aduh, dah lah tu. Kenapa perlu ada comparison? Kenapa perlu ada pergaduhan? Tapi bila saya fikir balik, orang kalau nak compare dalam life kita yang biasa-biasa pun akan ada comparison. Sometimes kita sendiri pun akan compare diri kita dengan orang lain. Dia cantik, aku tak cantik. So benda tu adalah satu benda yang normal. Apatah lagi bila mereka ada kebebasan menulis. Jadi
orang akan sentiasa bercakap dan saya tidak boleh nak stop benda tu. Yang mampu saya buat adalah saya akan reply yang baik-baik. Saya akan pesan kepada peminat-peminat saya, jangan gaduh-gaduh. Kadang-kadang diorang pun geram juga, diorang pun masuk gaduh juga. Saya kata tak payah, buat apa, buang masa. Sebab we never know, kadang-kadang peminat tu umur 16 tahun, 15 tahun, budak lagi kan. Jadi kita yang umur 31 ni duk panas-panas, kita berlawan dengan budak-budak. Jadi itu yang saya cuba selalu fikir benda-benda yang macam tu lah. It's okay lah, tak apalah comparison, kau nak compare apa pun tak apalah, asalkan I'm being myself. Saya cuba jadi diri sendiri dan buat hal saya lah. Datuk makan sama dengan Pak Ngah semua kan? Ha? Makan sama-sama dengan Pak Ngah awak semua kan? Dah eh? Okay, thank you so much ni. Okay.